أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, yang telah dilimpahkan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita iaitu nikmat sihat, panjang umur, sebagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh badan kita, menciptakan anggota badan kita. Semua anggota yang ada pada kita ni, kita boleh menggunakannya dengan baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita boleh menggunakan anggota badan kita, boleh menggunakan telinga kita untuk mendengar kebaikan, boleh menggunakan hati kita untuk berfikir masalah kebaikan, untuk berfikir ilmu-ilmu Allah, maka kita ni dikategorikan sebagai makhluk, sebagai hamba Allah yang bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-78, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah. Yaitu Allah yang telah menciptakan kepada kamu pendengaran, Allah yang telah menciptakan kepada kamu penglihatan, Allah yang telah menciptakan kepada kamu pendengaran, Allah telah menciptakan kepada kamu hati. Tetapi qalilan ma tashkurun, sedikit manusia ni, sedikit kamu yang bersyukur, sedikit kamu semua yang bersyukur. Maksudnya manusia ni Allah Subhanahu wa taala berikan penglihatan, berikan mata, berikan telinga, berikan hati. Dengan tiga nikmat tersebut manusia tak boleh untuk menggunakannya. Maknanya sedikit saja yang boleh menggunakan tiga nikmat tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini marilah kita sambung pengajian kita Kitab Munyatul Musalli pada muka surah 90, iaitu solat sunnah yang ke-22, iaitu sembahyang minta hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Solat sunnah yang ke-22 iaitu sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan ini iaitu juga dinamakan dengan sembahyang istisqa. Jadi apabila berhajat kepada hujan, hendaklah dilakukan sembahyang minta hujan berulang kali sehingga turun hujan. Jadi bila satu negara, satu kampung, satu tempat dilanda musim kemarau,
Jadi bila kita nak minta kepada Allah diturunkan hujan di tempat tersebut, kita kena sembahyang minta hujan. Jadi kita kena buat berulang-ulang. Jangan setakat hanya buat sekali saja. Kalau boleh tiap hari, kalau boleh tak boleh tiap hari, tiap minggu kita buat. Jadi dibuat dengan berulang-ulang. Ia 2 rakaat seperti sembahyang hari raya, dan waktunya yang lebih afdal seperti waktu sembahyang hari raya. Jadi solat istisqa ni ditulis di sini, dinyatakan di dalam beberapa hadis, solat dia seperti hari raya. Solat seperti hari raya maknanya, pertama bila kita takbir yang pertama rakaat yang pertama sebanyak 7 kali takbir, ya rakaat yang kedua 5 kali. Walau bagaimanapun harus dilakukan pada mana waktu, sama ada siang ataupun malam. Waktunya pun sama dengan solat raya. Kalau solat raya waktu dia sebagaimana yang minggu lepas kita telah berbincangkan, kalau solat raya ni waktu dia adalah apabila matahari naik 1 gala. Jadi ni waktu dia. Solat istisqa ni pun sama. Waktu dia macam seperti solat hari raya juga. Kalau kita nak buat selepas zuhur pun boleh. Cuma yang lebih afdal dia, kita kena ikut kena ikut waktu solat hari raya. Tetapi walau bagaimanapun kita nak buat malam hari pun boleh juga. Maknanya dibenarkan kita buat solat istisqa pada malam hari. Lafaz niatnya, usalli sunnatal istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunnah minta hujan 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini niat dia. Jadi sahaja aku sahaja aku sembahyang sunnah istisqa 2 rakaat kerana Allah taala. Sunnah takbir Allahu Akbar pada rakaat pertama 7 kali, pada rakaat yang kedua 5 kali, dan bacaannya antara takbir seperti yang dibaca antara takbir pada sembahyang hari raya, iaitu diselingi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sama dengan cara dia, kaifiyah dia dengan solat hari raya. Tetapi solat istisqa ni lebih afdalnya dibuat di tanah lapang, di padang. Kalau solat hari raya ini ulama kalau solat hari raya ni sama-sama boleh. Kita buat di masjid pun boleh, kita buat di lapangan pun boleh. Tetapi pendapat mazhab Syafi'i, buat di masjid ni, kalau masjid ni masih muat lagi, maknanya masjid yang ada di situ boleh menampung jemaah yang ada, itu lebih baik. Tetapi kalau seumpama masjid yang ada di situ tak boleh menampung jemaah yang ada, lebih afdal dibuat di lapangan. Kalau tak hujan lah. Kalau hujan tak bolehlah buat di lapangan. Sebab apa? Bila dah hujan basah, mudarat. Jadi sunnah dibaca istighfar pada awal khutbah. Jadi kalau dalam khutbah dia beza sikit dengan khutbah hari raya. Kalau khutbah hari raya, di dalam khutbah tersebut disunahkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau dalam solat istisqa ni, pada awal khutbah disunahkan untuk membaca istighfar. Jadi disunahkan untuk membaca istighfar khutbah yang pertama sebanyak 9 kali, dan pada awal khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Jadi lafaz istighfar dia iaitu yang lebih afdal, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi yang lebih afdal. Kalau seumpama kita nak istighfar dengan lafaz yang lain pun boleh. Misal kata kita istighfar dengan lafaz astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim pun boleh juga. Jadi bila berlaku guruh dan kilat, jadi kalau seumpama kita mendengar guruh, kita mendengar kilat besar, berdebung macam ni, apa yang nak kita baca? Disunahkan kita baca subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ni baca. Jadi hafal ni supaya kita ni terselamat daripada petir tadi. Baca banyak-banyak. Subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah, dia yang mana dia
yang mana guru dan kilat bertasbih memujinya juga. Jadi para malaikat kerana takut terhadapnya. Jadi guru guru kilat ni dan para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan ia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila bunyi gedebung macam tu, dia maknanya dia tengah bertasbih lah tu. Tapi kadang-kadang yang kita ni bila dengar guru macam gitu, kita tak baca ni. Ada yang pucut dia cakap. Jadi kalau yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mendengar tasbih baca ni. Ataupun kalau kita tak hafal doa-doa yang diwariskan, doa-doa yang disunnahkan tadi, bacalah doa lain. Subhanallah ke, baca Allahu Akbar ke. Ini baca benda yang lain yang mengarut-ngarut pula. Disebabkan terperanjak. Macam-macam bunyi yang keluar daripada mulut kita. Jadi yang sunnahnya bila kita mendengar suara guru ataupun petir, subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini disunahkan. Dan sunnah dibaca ketika turun hujan. Jadi bila turun hujan disunahkan baca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Jadi hujan-hujan yang diturunkan oleh Allah ni semoga bermanfaat buat kita. Apa hujan yang bermanfaat ni? Hujan yang bermanfaat ni adalah hujan yang tidak terlalu lebat. Kalau hujan tadi terlalu lebat, boleh mengakibatkan mudarat buat kita. Sebab apa? Boleh menyebabkan banjir. Jadi apabila hujan banyak sangat dan boleh menyebabkan mudarat, menyebabkan banjir, hendaklah dibaca Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wad darabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, palingkanlah dari kami dan jangan menyusahkan kami. Ya Allah, tempatkan ia di bukit bukau, di tanah-tanah tinggi, di dasar-dasar wadi dan di tempat-tempat penumbuh pokok-pokok. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buat kerja kahwin, supaya hujan tak turun di kawasan kita, kita baca doa ini. Jangan kita sekali-kali nak buat kerja kahwin supaya hujan tadi tak turun di tempat kita jumpa tuk bomoh. Tak boleh tuan-tuan. Setakat nak buat kerja kahwin ni, nak buat nak tolak hujan, kita jumpa tuk bomoh, tak boleh. Sebab Rasulullah kata, barang siapa yang mendatangi tuk bomoh, dukun dan lain sebagainya, falam tuqbal salatuhu arba'ina yawman, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima solatnya selama 40 hari. Bila kita percaya apa yang tuk bomoh tu cakap. Jadi kalau seumpama hujan di tempat kita sangat lebat boleh menyebabkan banjir, kita baca doa ini. Ataupun kita nak buat kerja kahwin, ada hajat, ada kenduri dan lain sebagainya, kita baca doa ini banyak-banyak. InsyaAllah Allah akan memberikan apa yang kita hajatkan. Dan seterusnya yang ke-23 iaitu solat sunnah tahajud. Jadi Yang ke-22 ni adalah sunnah tahajud. Sembahyang tahajud ni ialah sembahyang malam selepas tidur. Jadi Syekh Daud Al-Fatani ni meletakkan solat tahajud ni adalah di akhir sekali, pada yang ke-23. Sebab apa? Solat tahajud ni adalah merupakan solat yang lebih utama selepas solat fardu. Ni fadilah-fadilahnya. Sebab apa? Solat tahajud ni warid hadis dia mutawatir. Bahkan dalam Al-Quran pun solat tahajud ni disebutkan. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang solat tahajud ni. Jadi solat ataupun sembahyang tahajud ni ialah sembahyang malam selepas tidur. Sekurang-kurangnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau terlebih abdulnya 8 rakaat. Dilakukan bersendirian, tidak dituntut berjemaah. Jadi ingat, solat tahajud ni tidak dituntut untuk berjemaah. Tetapi kalau dilakukan secara berjemaah, ada tak solatnya batal? Tak. Dibolehkan, harus hukumnya, mubah hukumnya kita solat sunnah secara berjemaah. Kita nak solat witir secara berjemaah, boleh. Kita nak solat duha secara berjemaah, boleh. Kita nak solat hajat secara berjemaah, boleh. Tetapi yang lebih afdalnya sorang-sorang. Sebab apa? Nabi buat sorang-sorang. Ni
Niat dia usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi solat tahajud yang ke-23 adalah solat sunnah tahajud. Adapun yang ke-24 yang terakhir iaitu solat sunnah mutlak. Sembahyang sunnah mutlak ni bila? Sembahyang sunnah mutlak ni tidak mempunyai waktu dan sebab. Jadi tidak mempunyai waktu, tak ada sebab. Kita solat bila-bila masa boleh. Yang penting waktunya tidak waktu-waktu yang bukan diharamkan, seperti tengah hari ataupun tengah matahari terbenam ataupun tengah matahari naik. Itu yang tak boleh. Tapi kalau lain daripada waktu yang disebutkan, waktu-waktu tersebut boleh. Kita nak buat siang boleh, kita nak buat malam boleh, dan rakaatnya pun tidak dihadkan. Rakaatnya pun tidak ditentukan. Nak buat berapa pun rakaat tersebut kita boleh. Misal kata malam kita nak buat 100 rakaat boleh. Kita nak buat sampai 1000 rakaat pun boleh. Solat mutlak ni tidak dihadkan dalam masalah rakaat dia. Cuma di sini diterangkan ia boleh dikerjakan pada waktu malam ataupun siang. Sembahyang sunnah mutlak pada waktu malam itu lebih afdal daripada sembahyang sunnah mutlak pada waktu siang hari. Jadi kalau kita nak buat solat sunnah mutlak, lebih afdal pada malam hari daripada siang hari. Jika sembahyang sunnah mutlak itu dikerjakan pada malam hari, hendaklah dilakukan setiap 2 rakaat 1 salam sahaja. Jadi kalau malam hari kita buat solat mutlak ni, tiap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Jika dikerjakannya pada siang hari, hendaklah dilakukan setiap 4 rakaat. Jadi kalau siang hari kita nak buat solat mutlak ni 4 rakaat. Kalau pada malam hari kita nak buat solat mutlak ni 2 rakaat. Niatnya sahaja aku sembahyang sunnah 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ditentukan, sembahyang sunnah saja. Misal kata selepas solat Isya ni kita sembahyang usolli sunatan saja. Usolli sunatan rakaatain ni sahaja aku solat 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Jadi ini saja niat dia. Jadi berapa rakaat kita nak buat boleh. Sebab apa? Solat tadi tidak dihadkan dengan rakaat dia dan tidak ditentukan waktu dia. Seterusnya, tuntutan berjemaah pada sembahyang sunnah. Jadi sembahyang sunnah ni ada dituntut, sembahyang sunnah ni ada dituntut untuk dilakukan secara berjemaah. Ada yang tidak dituntut untuk dilakukan secara berjemaah. Jadi dan sebahagian lagi tidak dituntut untuk berjemaah. Yang dituntut berjemaah ialah sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, sembahyang witir pada bulan Ramadan itu dituntut untuk dilakukan secara berjemaah. Ini khas untuk bulan Ramadan. Kalau selain daripada bulan Ramadan, solat witir ni tidak dituntut untuk dilakukan secara berjemaah. Kalau seumpama kita buat secara berjemaah, batal tak solat dia? Tak boleh. Mubah hukum dia, harus hukum dia. Sembahyang 2 hari raya. Jadi sembahyang 2 hari raya ni dituntut untuk berjemaah. Sembahyang gerhana matahari pun dituntut secara berjemaah. Sembahyang gerhana bulan dan sembahyang minta hujan seperti yang telah disebutkan tadi. Manakala yang lain tidak dituntut untuk berjemaah. Jadi yang lain tidak dituntut berjemaah. Misal kata kita nak buat, kalau ada pilihan solat hajat secara berjemaah dengan tidak berjemaah, lebih afdal sorang-sorang. Ataupun solat duha, mana yang lebih afdal? Solat berjemaah ke ataupun tidak berjemaah? Lebih afdal sorang-sorang. Sebab apa? Tidak dituntut. Yang dituntut hanya tadi yang disebutkan di sini, iaitu solat sunnah tarawih dan witir pada bulan Ramadan, solat gerhana matahari ataupun bulan, dan solat minta hujan ataupun istisqa. Okey. Kelebihan memelihara sembahyang. Jadi kelebihan memelihara sembahyang ni, kerana ia tersangat berat atas seseorang, seyukianya kita memelihara segala sembahyang tersebut sedapat mungkin, terutama pada saat-saat kita mengerjakan sembahyang malam. Jadi musannif berkata, pengarang kitab ini mengatakan, kalau boleh kita ni jaga solat yang telah disebutkan tadi, solat ba'diyah qabliyah dan solat awabin, solat mutlak, solat sunnah seperti solat sunnah mutlak dan lain sebagainya, kita kena jaga. Apalagi solat tersebut solat malam yang disebut solat tahajud. Sebab apa?
ia kerana ia tersangat berat atas seseorang. Tetapi ia menjadi ringan jika dibuat berterusan dan bersabar dengan kepayahannya. Jadi kalau kita melakukan satu amalan, misal kata kita solat tahajud, kita solat duha, kita solat ba'diyah qabliyah, kalau kita sentiasa melakukannya, kita istiqamah melakukannya, kita tak akan berat, tak akan menjadi tak akan menjadi satu tanggungan kepada kita. Sebab apa? Kita beristiqamah melakukan amalan tersebut. Jadi kalau kita istiqamah, apa-apa yang kita amalkan tadi menjadi ringan kepada kita dengan melawan hawa nafsu pada peringkat permulaannya. Jadi permulaannya memang susah. Kita nak buat solat tahajud ni, mula-mula sekali nak buat solat tahajud malam pertama, memang macam-macam cabaran, cobaan yang ada pada kita. Nak bangun je, mata tak boleh buka, badan terasa berat, banyak lagi hal yang boleh kita tak bangun malam tersebut. Sebab apa? Kita tak boleh melawan hawa nafsu. Tapi kalau kita boleh melawan hawa nafsu tersebut pada peringkat permulaannya, insya-Allah kita boleh buat amalan-amalan tersebut. Kemudian dari usaha itu pintu berjinak-jinak antara Allah Azza wa Jalla dan manusia dibuka hingga ia dapat bermunajat, berlezat-lezat dan bersuci dengan Tuhannya. Jadi kalau kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga solat sunnah ni, tu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itu ia merasa tidak puas-puas berdiri malam, apalagi hendak merasa berat atau segan, seperti yang pernah berlaku kepada orang-orang soleh, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa riwayat yang masyhur mengenai hal mereka. Jadi beberapa riwayat mengatakan tentang riwayat orang-orang soleh, orang-orang salafus soleh. Orang-orang salafus soleh ni maknanya yang hidup pada kurun ke-300 Hijriah pada zaman dulu. Ada dari kalangan mereka sembahyang subuh dengan air sembahyang isyak. Apa maksudnya? Mereka ni satu malam tak tidur tuan-tuan. Daripada isyak ni sampailah ke subuh, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak tidur. Jadi orang dulu para salafus soleh ni, dia sanggup tak tidur satu malam disebabkan ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, solat tahajud, berzikir dan lain sebagainya. Kita pada hari ini sanggup juga tak tidur satu malam. Banyak sebab dia. Tengok bola, boleh. Buka internet online, boleh satu malam tak tidur. Tapi kalau zaman dulu para salafus soleh memang macam gitu. Dia melakukan solat subuh dengan wuduk daripada solat isyak tadi. Bukan air wuduk tadi disimpan untuk dia diambil untuk melakukan solat subuh, tak. Maknanya dia tak tidur satu malam. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Kita hendaklah ikut petunjuk mereka. Jika tidak mampu melakukan banyak amalan, lakukan sedikit mengikut kemampuan dirinya. Jadi amalan-amalan ni tak perlu banyak. Kita nak buat solat tahajud ni, kita tak payah buat satu malam berapa rakaat, 8 rakaat. Baca Quran satu juzuk, buat satu malam, tapi satu tahun tak buat-buat. Kita melakukan solat tahajud satu malam saja, buat 8 rakaat. Baca Quran 2 juzuk dalam solat tadi. Tapi lepas tu satu tahun tak buat-buat lagi. Jadi menurut satu hadis, orang-orang yang banyak tidur malam akan bangkit pada hari kiamat dengan keadaan fakir, dan orang-orang yang banyak tidur akan hilang berkat umurnya dan sia-sia waktu muda yang ada padanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita nak kaya nanti pada hari kiamat, banyak-banyak melakukan solat tahajud, banyak bangun malam. Banyak bangun malam maksudnya bukan tengok bola sepak. Banyak bangun malam maksudnya solat tahajud di sini. Jadi bila kita suka bangun malam nanti, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ni kaya. Jadi kalau kita tidur sepanjang malam, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita di hari kiamat ni dalam keadaan fakir dan miskin. Jadi
Juga orang yang banyak tidur ni, umur dia, berkah umur dia akan hilang. Sebab apa? Berkah umur dia akan hilang. Tuan-tuan boleh kira sendiri. Misal kata tuan-tuan diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 60 tahun. Umurnya 60 tahun. Jadi tuan-tuan kira sendiri. Tidur berapa jam? Misal kata dalam satu hari 24 jam, tidur dia 10 jam. Tidur 10 jam, tidur 10 jam ni kalikan 60 tahun. Berapa tahun tuan-tuan tidur? Ni. Jadi berkah umur dia hilang kalau kita banyak tidur. Seterusnya, sebenarnya amalan yang sedikit tetapi berkekalan adalah lebih baik daripada amalan yang banyak tapi putus-putus. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai Allah ialah berkekalan walaupun sedikit. Jadi amalan-amalan ni yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita beramal sedikit tetapi berkekalan, istiqamah. Misal kata kita baca Quran, tiap hari baca Quran. Baca Quran tiap hari satu ayat saja. Tiap hari baca satu ayat. Ini hari baca satu ayat, esok baca satu ayat, esoknya lagi baca satu ayat. Jadi kalau dalam Al-Quran ni terdiri berapa ayat, berapa tahun lah baru khatam macam itu. Tetapi dia berkekalan tiap hari dibaca. Tetapi kadang-kadang ia baca Al-Quran satu hari 5 juzuk, baca Al-Quran satu hari 10 juzuk, tapi berbulan-bulan tak baca lagi. Itu bagus juga daripada tak baca langsung. Bagus daripada tak baca langsung. Tetapi yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan tadi berkekalan walaupun sedikit. Buat solat sunnah tahajud, walaupun 2 rakaat, kita buat 2 rakaat satu malam, satu rakaat witir. Maknanya tiap malam kita buat 2 rakaat solat tahajud, 1 rakaat solat witir. Tapi buat tiap malam kita buat. Itu lebih baik daripada kita melakukan solat tahajud 8 rakaat tapi kita buat 1 tahun 1 kali. Ini yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bincangkan masalah solat tahajud tadi, solat tahajud ni adalah merupakan satu sunnah yang muakkad, satu sunnah yang sangat dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat-ayat yang menerangkan tentang solat tahajud ni di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Di antaranya di dalam surah Al-Isra disebutkan ayat yang ke-79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu wahai Muhammad sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan solat tahajud. Solat tahajud ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib. Jadi wajib kepada Rasulullah, tapi kepada kita ni sunnah yang disebut amal tambahan. Maka Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan solat tahajud ni nafilatan laka ay karamatan laka. Imam Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya solat tahajud ni adalah sunnah kepada kamu Muhammad, karamatan laka, sebagai kemuliaan kepada kamu Muhammad. Maka di sini disebutkan waqtalafal ulama fi takhsisin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzikri duna ummati. Maka ulama khilaf pendapat dalam masalah ini dalam mengkhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan solat tahajud duna ummati, bukan kepada umatnya. Maksudnya solat tahajud ni wajib kepada Rasulullah, tapi kepada umatnya disunnahkan sahaja. Jadi faqila kanat salatul laili faridatan alaihi liqaulihi hadha. Maka dikatakan solat tahajud ni wajib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak wajib kepada umatnya. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasun alayya faridatun. Rasulullah kata ada 3 perkara yang diwajibkan kepada aku. Rasulullah kata wali ummati tatawwu'un, dan kepada umatku 3 perkara ini merupakan masalah sunnah, perkara sunnah. Pertama Rasulullah kata qiyamul lail
solat tahajud ni wajib kepada aku, Rasulullah kata. Yang kedua, wal witru, solat witir ni wajib kepada aku, Rasulullah kata. Yang ketiga, wassiwaku, siwak ni wajib, Rasulullah kata kepada aku. Jadi 3 perkara ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wajib kepada Rasulullah. Solat tahajud kepada Rasulullah wajib, solat witir kepada Rasulullah wajib, siwak kepada Rasulullah wajib. Bahkan dalam satu riwayat diterangkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, aku akan memerintahkan wajib kepada umatku untuk melakukan untuk bersiwak di dalam setiap melakukan solat. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasiblah tak wajib kepada kita, tuan-tuan. Kalaulah 3 perkara ni wajib kepada kita, solat tahajud wajib, solat witir wajib, siwak wajib, maka apa yang berlaku kepada kita ni, tuan-tuan? Jadi inilah hikmah dia. Tetapi walaupun perkara tersebut tidak wajib kepada kita, maka dituntut kepada kita untuk melaksanakan 3 perkara tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan Rasulullah disuruh untuk melakukan solat tahajud, tujuannya mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maknanya maqaman mahmuda. Rasulullah ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji. Maqam mahmuda ni dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan dia ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan, namun wa huwa asahhuha asy-syafa'atu lin-nasi yaumal qiyamah. Jadi 4 pendapat ni yang paling muktamad, yang paling sahih sekali, iaitu syafa'atul udma yang diberikan kepada seluruh umat manusia di hari kiamat nanti. Jadi maqam mahmudah ni ulama tafsir mentafsirkan iaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia di saat itu. Sebab apa? Kalau kita baca dalam hadis bab syafaat, maka di saat kita di akhirat ni akan mengalami kesusahan, akan mengalami berbagai-bagai kesusahan kepada kita, sehingga diceritakan dalam hadis kita jumpa ke Nabi Adam, kita minta syafaat kepada Nabi Adam, minta syafaat kepada Nabi Nuh, minta syafaat kepada Nabi Musa, minta syafaat kepada Nabi Isa, semua menolak, sehingga yang boleh memberikan syafaat kepada umat manusia ni hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat ini disebut syafaatul udma, dan syafaat ini pun dinamakan maqaman mahmuda, yang tercantum, yang tertulis di dalam surah Al-Isra ayat 79. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama tafsir mentafsirkan tentang solat tahajud ni. Solat tahajud ni iaitu adalah merupakan solat yang dilakukan selepas tidur. Sebagaimana riwayat daripada Al-Qamah dalam tafsir Imam At-Tabari dikatakan bahwasanya at-tahajjudu ma kana ba'dal insya. Jadi riwayat daripada Hasan bahwasanya solat tahajud ni dilakukan selepas solat insya. Kalaulah seumpama sebelum kita melakukan solat tahajud tak sempat tidur, misal kata kita lambat tidur, kita tidur pukul 1, boleh tak kita buat tahajud? Boleh, tapi tak niat solat tahajud, niat dia adalah solat malam saja. Aku solat malam, maknanya sama dengan solat mutlak lah. Jadi solat tahajud ni disyaratkan tidur dulu. Jadi tidur dulu ni maksudnya bukan tidurnya sampai ngorok, disyaratkan sampai ngorok tidur, tak. Yang penting tidur. Tidur maknanya mata kita dah terpejam berapa jam, kemudian kita bangun. Jadi tidak disyaratkan tidur tadi sampai ngorok macam itu, tak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hasan mengatakan, Mujahid mengatakan, Al-Qamah mengatakan solat tahajud ni adalah dilakukan selepas tidur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan solat tahajud ni adalah merupakan perkara yang paling afdal sekali selepas solat fardu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat,
annahu su'ilah ay salatu afdalu ba'dal maktubah. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, solat apakah yang paling utama selepas solat fardu? Rasulullah kata salatul lail, iaitu solat malam, solat tahajud. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak hadis yang menerangkan tentang solat tahajud ni. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatil lail wa raghaba fiha hatta qala alaikum bi salatil lail walau rak'atan, rawahu At-Tabrani fil Kabir wal Awsat. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas kata memerintahkan untuk melakukan solat malam ni, untuk melakukan solat malam dan menggalakkan melakukan solat malam, sehingga dia bersabda, hendaklah kalian melakukan solat malam walaupun hanya satu rakaat. Ni pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan solat malam supaya kita ni tak jadi fakir di akhirat nanti, walaupun satu rakaat. Dan dalam satu hadis lagi dinyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hinna yabqa sulusul laylil akhir. Dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kami, Tuhan kita akan selalu turun setiap malam ke langit dunia saat berada di sisa di sisa pertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman. Jadi Allah ni turun ke langit dunia, maknanya bukan Allah turun ke langit dunia, maknanya Allah Subhanahu wa taala ni sentiasa menurunkan rahmatnya, sentiasa menurunkan rahmatnya bila pada pertengahan malam sampailah ke sepertiga malam. Jadi bila Allah turun ke langit dunia, fayaqulu rabbuna fayaqulu yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa sulusul lail fayaqul. Jadi Allah kata, Allah menyeru pada saat itu, may yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepada aku, fa astajibu lahu, maka aku akan memperkenankannya. May yas'alani fa u'tiyahu. Barang siapa yang meminta sesuatu kepada aku pada waktu tersebut, fa u'tiya, maka aku akan memberikannya. May yastaghfiruni fa aghfirulah. Barang siapa yang meminta ampun kepada aku, yang bertaubat kepada aku pada waktu tersebut, Allah kata fa aghfirulah, maka aku akan mengampuninya. Rawahul jamaah. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pada waktu tersebut. Kita bangun pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 4 pagi, sampailah ke waktu subuh. Maka di situlah permintaan kita, doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah offer pada ketika itu. Sehingga dalam satu riwayat ada satu seorang soleh, seorang ulama, seorang wali, dia bila bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berzikir. Zikir dia berlainan dengan zikir yang biasa. Sebab apa? Bila ia bangun pada waktu malam, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa zikir dia tuan-tuan? Ana. Sepanjang malam dia berzikir macam itu. Apa makna daripada ana ni? Saya. Jadi sahabat-sahabat dia mendengar apa yang oleh orang soleh tadi, mendengar orang soleh tadi berzikir agak pelik, bukan sesat tuan-tuan. Kalau kita kat sini masuk masjid, masuk Sarawak Al-Hidayah ni, tengah-tengah malam kita kata ana apa pula ni? Mungkin kita dianggap zikir sesat. Tetapi apa yang di orang soleh ni mengucapkan kata-kata zikir dengan lafaz ana tadi bukan sesat. Sebab apa? Ia dah kasyaf, ia mendengar apa yang dikatakan tadi, ia mendengar apa yang diserukan tadi. Yang diserukan tadi, apa yang diserukan oleh Allah tadi, barang siapa yang meminta kepada aku, maka aku akan memperkenankannya. Maka si hamba Allah yang soleh tadi dia menjawab, ana, maknanya saya.
Lepas tu may yas'alani fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta kepada aku, maka aku akan memberikannya. Ana. Begitulah sepanjang malam ia berzikir dengan lafaz ana tadi. Jadi ia adalah seorang yang soleh, ia kasyaf, maknanya mendengar seruan-seruan tadi. Jadi kalau kita jangan cuba-cuba zikir macam gitulah, nanti dikira orang gila pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi solat tahajud ni adalah merupakan kehormatan bagi orang yang muslim, sebab mendatangkan kesihatan, menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada siang hari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan solat tahajud ni, yang sentiasa menjaga solat tahajud ni, badan dia akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sihat. Jadi diwariskan kalau kita sentiasa melakukan solat tahajud ni, sihat badan kita. Ini bukan kata-kata dongeng, ini bukan kata-kata bohong. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada Salman Al-Farisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Jagalah solat malam, hendaknya kamu menjaga solat malam. Sebab apa? Fa innahu da'bus solihin. Rasulullah kata sesungguhnya solat malam ni adalah merupakan da'bus solihin, iaitu kebiasaan-kebiasaan orang yang soleh qablakum sebelum kamu. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum. Solat tahajud ni adalah merupakan perkara yang boleh mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Wa mughfiratun lissayiat. Solat tahajud ni adalah maknanya boleh menghapus dosa-dosa kesalahan kita. Solat tahajud ni wa manhatun anil ismi, dan solat tahajud ni boleh mencegah daripada melakukan dosa. Wa matradatun lidda'i anil ismi, dan solat tahajud ni boleh menjaga, boleh menolak kita, boleh menolak penyakit daripada badan kita. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat tahajud ni di antaranya khasiat-khasiat dia iaitu boleh menjadikan tubuh badan kita sihat. Jadi tapi kena minum obat jugalah. Jangan kita melakukan solat tahajud tapi kita tak makan, tak minum, sama juga. Jadi apa-apa yang kita buat ni sambil berusaha dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar kata dalam satu asar, Sayyidina Umar kata, "Man shalla fil laili wa ahsana salata akramahu Allah taala bi tis'ati asya'a khamsatan." Jadi barang siapa yang melakukan solat tahajud, yang menjaga solat malam ni, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 9 kemuliaan. 5 di dunia, wa arba'atin fil akhirah, dan 4 di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita, 9 kemuliaan, 5 akan diberikan di dunia dan 4 akan diberikan di akhirat. Di antaranya yang 5 yang akan diberikan di dunia ni, allati khamsatu al-khamsatu allati fid dunya yahfaduhullahu minal awqat wa yadharu asarut ta'at. Jadi di antaranya solat tahajud juga memiliki keistimewaan di mana bagi orang yang mendirikan solat tahajud ni diberikan manfaat, iaitu diselamatkan dan disenangkan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang melakukan solat tahajud ni, asarut ta'at, yadharu asarut ta'ati fi wajhihi, muka dia akan ada satu cahaya, akan ada satu tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tengok muka dia, oh ini orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Muka dia ada cahaya, ada bekas ketaatan di mukanya. Wa yuhibbuhu qulubu ibadihi salihin wan nasu ajmain, ia akan dicintai oleh manusia. Jadi orang yang sentiasa melakukan tahajud ni akan disayang oleh manusia sekitarnya. Wa yantaliqu lisanuhu bil hikmah wa yaj'aluhu hakiman, ay yarzuquhul fiqh. Dan orang yang melakukan solat tahajud ni, kata-kata dia akan dipercayai oleh orang, kata-kata dia merupakan hikmah. Dan wal arba'atu fil akhirati,
dan 4 perkara ia akan diberikan di akhirat. Di antaranya 4 perkara yang akan diberikan di akhirat ni, yuhsyaruh minal qabri abyadul wajhi, ia akan dibangkitkan daripada kubur, muka dia putih berseri-seri. Sebagaimana kita faham tuan-tuan, orang yang dibangkitkan daripada kubur ni muka dia bermacam-macam, ada yang muka harimau, ada yang muka kera dan lain sebagainya. Yang kedua yang akan diberikan kepada orang yang solat tahajud ni, wa yusayyaru alaihil hisab, ia akan disenangkan dalam hisab dia, akan dimudahkan di dalam penghisapan amalnya. Wa yamurru ala sirati kal barqil khatib, dan yang ketiga ia akan meniti di atas siratal mustaqim seperti kilat. Dan yang keempat, wa yu'ti kitabahu biyaminihi yaumal qiyamah, yang keempat yang akan diberikan kepada orang yang sentiasa melakukan solat tahajud, ia akan diberikan buku amalannya dengan tangan kanannya, di tangan kanannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah saja yang dapat kita berbincangkan pada hari ini. Semoga apa yang kita berbincangkan tadi bermanfaat, khususnya kepada saya sendiri dan umumnya kepada tuan-tuan. Yang baik datangnya daripada Allah, silap salah datangnya daripada saya sendiri. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.